Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. Okey, video seterusnya. Kalau belum tengok 6.2, boleh tengok dulu 6.2 bahagian 1 dan bahagian 2. Ini adalah bahagian 3, penghujung untuk 6.2 dan juga penghujung untuk chapter 6. Okey. So dalam 6.1 dan 6.2 awak dah belajar banyak benda dah, including macam mana nak kira apa yang dipanggil sebagai nuclear energy. Kita menggunakan formula E sama dengan MC kuasa 2. So untuk video kali ini, bahagian ini kita akan tengok pula macam mana tenaga yang kita baru saja kira dalam part 2 tadi tu, bagaimana tenaga itu sebenarnya secara praktikal dihasilkan dan bagaimana kita tukarkan dia kepada tenaga elektrik. So kita dapat tenaga nuklear, how do we convert that nuclear energy into electricity? Sebab yang pentingnya bukannya tenaga tu, bukan kita nak pergi bom ataupun kita guna untuk hancurkan satu-satu bangunan atau tempat atau situasi tu. Sebenarnya kita nak govern the energy and convert it into electricity so that kita boleh gantikan sumber-sumber yang menghasilkan electricity yang sedia ada sekarang. Contohnya sekarang kalau Malaysia kita masih pakai coal, kita masih pakai hydroelectric kan. So yang itu ada limitationnya. Kita boleh tambah nilai reaktor tu kepada nuclear reactor. Kita tengok nanti macam mana. So yang ni salah satu contoh gambar yang saya tunjukkan ni, salah satu design ataupun gambar nuclear reactor. Apa itu nuclear reactor? Nuclear reactor is a generator in which generate electricity from nuclear energy. Nuclear reactor ni apa? Ia adalah suatu generator yang besar yang kita gunakan tenaga nuklear untuk hasilkan tenaga elektrik. Itu maksud dia. Okey, so apa yang berlaku? Dekat Malaysia kita ada satu reaktor, tapi dia bukan digunakan untuk generate electricity di kawasan tu. Macam dekat Bangi tu kita ada satu tempat yang nama dia Triga Puspati di kawasan Bangi. Tetapi reaktor tersebut mungkin mini reaktor lah, bukan dia tak sebesar macam mana yang macam ada dalam gambar ni, tapi ianya cuma digunakan untuk research purposes, untuk tujuan kajian ataupun sebarang kajian yang melibatkan nuclear science dan juga pendidikan. Boleh pergi tengok dekat Bangi tu, ada tempat tu, Triga Puspati RTP ya. Alright, kat Malaysia tak ada. Kita masih lagi guna conventional way lah. Okay, so ini apa yang berlaku di dalam nuclear reactor. Dalam nuclear reactor yang pertama, berlakunya nuclear fission. So apa itu nuclear fission? Kita ada suatu nukleus yang besar dan berat, kita tembak dia guna neutron. Okay, tembak dia guna neutron, apa jadi? Dia akan terbelah kepada daughternya yang lebih kecil. Lepas tu ada 3 neutron plus dengan energi. Tenaga ni yang kita guna. Okey, tenaga tu sebenarnya terhasil dalam bentuk tenaga haba. Tenaga yang kita kira-kira tu dalam part 2 baru ni 6.2 part 2 video sebelum ni, itu adalah tenaga haba. Pergi mana tenaga haba tu? So we make use the heat energy produced in the nuclear fission reaction, and kita channel haba itu, kepada air. Apa jadi kepada air itu? So the heat energy is absorbed by the water, causes the water to be boiled. Air itu akan mendidih. So apa hasil apabila air yang dapat haba tadi mendidih? Jawapannya menghasilkan steam, high pressure steam. Dia bukan steam biasa-biasa yang kat dapur tu. Ia adalah steam bertekanan tinggi. Dia ada pressure yang sangat tinggi. Dia panas dan pressure-nya sangat tinggi. So di steam pula kita bawa dia pergi kepada atau ke arah turbin. Yang ni pun awak belajar. Dalam semua electric generator mesti ada satu bahagian yang namanya turbin.
This part turbine here akan rotate apabila terkena haba tersebut, yang tekanannya tinggi itu kena pada turbin, akhirnya menyebabkan turbin itu berputar. Dalam tajuk elektromagnetism, apabila turbin berputar, ini kaitan dia, apabila turbin berputar, pusingan turbin tersebut memotong medan magnet yang berada di dalam kawasan generator tersebut, lalu menghasilkan induced current. So turbin tu berputar, dia potong medan magnet tu, cut the magnetic field and produce induced current. And this induced current later on, this induced current is producing ataupun produce electrical energy, menghasilkan suatu tenaga elektrik yang kemudiannya dihantar ke tempat-tempat lain melalui transmission system. Okay, so secara ringkas dia macam ni. Saya ulang balik, kita ada bahan radioaktif dalam ni, ada rod uranium dalam ni. So dalam rod uranium tu, di kawasan itu, kita tembak dia dengan kita tembak nukleus uranium tersebut dengan neutron, akhirnya menghasilkan tenaga haba. Tenaga haba tu dapat dekat air serap, maka air pula membebaskan steam yang bertekanan tinggi. Steam tu akan flow pergi kat turbin. Turbin pun sebabkan tekanan dia tinggi, steam tu menyebabkan turbin berputar. So apabila turbin berputar, this part dalam generator ni juga menyebabkan memotong berlakunya pemotongan medan magnet. Kalau tak faham ni, awak tak boleh relate dengan electromagnetism lah. Sepatutnya awak relate dengan electromagnetism. When a conductor, so yang ni, when a conductor is moved and cuts the magnetic field, it produce induced current. Fleming right hand rule. Okay, itu yang berlaku dalam generator. Kemudian electricity itu dipindahkan dari pylon ke pylon sehinggalah memasuki kawasan industri atau perumahan. So apa jadi pada air yang panas tadi? Air yang panas tadi akan pergi kepada kondenser supaya, haba yang panas tadi pergi kepada kondenser supaya menghasilkan titisan-titisan air yang kemudiannya disejukkan di dalam cooling tower. Okay, sejukkan dalam cooling tower, keluarlah haba dia, panas-panas dia tu. Kita gantikan pula air yang panas tadi tu dengan air yang lebih sejuk. So biasanya kita buat ataupun kawasan dia panggil nuclear reactor ni berada di kawasan sumber air yang banyak, macam laut atau tasik. Okay, laut atau tasik, saya rasa sungai mungkin ada, tapi sungai yang besar lah. Okay, itu yang berlaku dalam nuclear reactor. So kalau tengok part tu, hujung part tu saya kata, bila kita tengok nombor kan, kita tengok nilai energi, kuasa negatif 11, kuasa negatif 12, mana datangnya so called large amount of energy. Sebenarnya yang berlaku, yang kita kira tu adalah untuk satu atom sahaja. Imagine how many atoms ataupun nukleus yang berada dalam satu-satu bahan radioaktif tu. Banyak kan, millions and millions. Okay, so kat sini saya nak tunjuk, in a nuclear reactor, the fission of uranium-235 produce 2 daughter nuclei, 3 fast moving neutrons, and releases large amount of energy. Okay, dekat sini kan kita dah tahu dah bahawa betul lah, tenaga tu tenaga besar sebab jumlah nukleus yang terlibat tu banyak. Okay, menghasilkan 2 nuklei, 3 fast moving neutron. Ingat tak dalam part tu saya tanya, pergi mana 3 ni? 3 neutron ni, nampak ni? 1, 2, 3. Pergi manakah dia? Okay, ni jawapan dia. Ni jawapan kepada persoalan dalam part tu. These neutrons will bombard other uranium nuclei and release more neutrons through continuous nuclear fission. Apa maksud ayat ni? 3 neutron yang terhasil ini, 3 secondary neutrons here, are again going to bombard another nucleus. Kan bila kita guna satu neutron,
langgarkan dia dengan uranium-235, kita produce 3 secondary neutrons. So 3 ni, each and every neutrons ni akan pergi langgar lagi nukleus uranium yang lain. Sebab tu saya kata tenaga dia banyak. So these neutrons, number 1, akan langgar another uranium and produce some more energy, and another 3 secondary ataupun tertiary neutrons. Okay, yang nombor 2 ni, the second neutron langgar lagi, keluarkan tenaga, hasilkan lagi 3. Sama juga yang ketiga, split lagi, keluarkan tenaga, keluarkan lagi 3. So kita hasilkan berapa semua kat sini? Ada 9 tertiary neutrons. Soalan saya, pergi mana 9 tertiary neutrons ni? Jawapannya, pergi langgar lagi uranium-235 yang ada. So yang ni kita panggil sebagai chain reaction, tindak balas berantai. Kita macam main domino kan. Kalau awak susun domino tu, susun banyak-banyak, awak tolak satu je, dia turun semua. Okey, dia akan jatuh yang pertama tolak yang kedua tolak yang ketiga tolak yang keempat. Lebih kurang analoginya begitu. So kita just tembakkan satu neutron kepada satu nukleus U235, akan menghasilkan banyak reaction dalam tu. Okay, banyak reaction tu. Thus, bila kita darab-darab dan gabung-gabungkan, totalkan semua jumlah tenaga yang terhasil ni, dekat sini saja 1, lepas tu hasilkan 3. Okay, dah 4 dah. Nanti yang 3 ni, hasilkan lagi setiap satunya 3. Sini 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, so on and so forth. Tidak ke banyak tenaga di situ. So yang ni kita panggil dia sebagai tindak balas berantai. Okay, saya tunjuk satu mana. Okay, saya tunjuk apa dia panggil, simulator. Okay, InsyaAllah boleh nampak kot. Mana dia? Okay, yang ni yang saya tunjukkan dalam part 2 Bila kita tembakkan neutron kepada uranium-235, dia jadi 236. Kemudiannya fission itu berlaku, splits, dan menghasilkan 3 secondary neutron. 1, 2, 3. Okey, kita tengok part kedua, chain reaction. Kalau satu saja, tengok ya. Kalau satu saja, maka tenaga yang dihasilkan kita boleh kata once, satu saja, satu kali tenaga saja. But imagine saya increase the number of uranium-235, which is logically dalam satu-satu elemen atau satu-satu uranium-235 tu takkan ada satu saja nuklei. Tak logik ada satu je nuklei. Tak logik. So let's say ada 100 nuklei. Tengok betul-betul, tengok gambar rajah ya. Saya tak tembak banyak neutron, saya cuma tembak satu saja neutron. Okay, so kita tengok apa jadi. So there you go, chaos di situ ya. Alright, satu saja terselamat. Dalam banyak-banyak tu, satu saja yang terselamat. Kita reset sekali lagi. Kita cuba tembak yang atas ni. So this is chain reaction, yang mana secondary neutron yang terhasil tu akan bergerak dengan kelajuan pantas dan menghentam, lalu menghasilkan another nuclear fission di dalam nukleus yang lain. So instead of just one energy that is produced once, we can produce subsequently ataupun continuous energy. Nampak yang kuning-kuning ni kan, yang warna dia kuning-kuning tu melambangkan tenaga. So that is how much the energy is produced. Sama juga kalau awak nak tengok uranium-238 pun boleh. Okay, saya ambil uranium-238. Okay, satu saja dah cukup.
Oh, tak ada. Stabil lah dia. Tak mau pula dia. Okey, tak apa. Alright. Satu lagi, kalau tadi nuclear fission tapi nuclear fission ni kita kena aware bahawa kita boleh menyebabkan penghasilan tenaga itu tidak terkawal. Sebab bila kita tembak satu neutrons dan neutron-neutron tu akan membuat fission dia secara berterusan, tenaga yang dihasilkan tu akan menjadi sangat banyak. Bila sangat banyak, tenaga tu boleh jadi uncontrollable dan tenaga haba yang dihasilkan terlampau besar menyebabkan mungkin kebakaran atau letupan akan berlaku. Okey. Yang ni yang berlaku di Chernobyl. Situasi ni yang berlaku di Chernobyl, di mana rod kawalan ataupun reaktor nuklearnya dikatakan bahawa berlaku kegagalan untuk mengawal kadar fission di dalam reaktor nuklear. Ada something wrong lah dengan control rod dia. Okay, saya tunjuk. Sekejap lagi kita bincang. Yang saya tengah slide ni is a control rod. Control rod tugasnya apa? Kita tahu kenapa nuclear fission boleh berlaku. Punca dia adalah neutrons itu. Bila neutrons tu ditembak, pembelahan itu berlaku, maka adalah tenaga. Kalau neutron tu tak ada atau neutron itu perlahan, maka tenaga tu tak ada. Okey. Kita tengok apa berlaku dulu jika control rod tak ada. Saya ada termometer kat sini, boleh nampak ada termometer. In case kalau termometer tu tinggi sangat, maksudnya keadaan jadi tidak terkawal lah. Cuba buat tengok saya akan fire neutron. So yang warna hijau-hijau dalam bekas ni, ini adalah rod uranium. Okey, saya akan tembak sekarang. Nuclear fission akan berlaku. See? Saya cuma tekan sekali sahaja. Tengok jumlah tenaga. Okey, tengok temperature makin lama makin tinggi. Keadaan makin tidak terkawal. Nampak tenaga banyak. Okey. Okey, suhu terlampau tinggi dan tidak terkawal. Sebab apa? Cuba buat tengok. Saya cuma fire neutron di kawasan sini sekali. Tetapi the secondary neutron yang 3 tu terlepas tu, dia pergi langgar semua yang lain. Berlakunya nuclear fission di dalam kawasan-kawasan lain. So, katalah kita nak jumlah dalam certain amount sahaja, dia hasilkan lebih daripada tu. Macam mana kita nak kawal dia? Macam mana kita nak kawal? Here's come the function of control rod. Okay, saya reset sekali lagi. Tengok. Katalah saya nak certain amount dia. Okay, dah cukup dah tenaga. Saya masukkan control rod. So, bila saya masukkan control rod, berlakunya reaction, dan reaction itu atau nuclear fission itu hanya berlaku di dalam kompartmennya sahaja. Dia tak pergi sini. Dia tak akan dapat cross pergi ke kompartmen-kompartmen yang lain. So, tenaga tu boleh dikawal. Katalah nak tinggi sikit, saya akan adjust rod tu supaya sedikit rendah. Macam tu. Mungkin ada yang akan terlepas. Mungkin ada yang terlepas, mungkin yang tidak ada. Okay, so this is how we control. Kalau terlebih, rod tu akan dinaikkan, di-adjust supaya tidak berlakunya chain reaction pada kompartmen-kompartmen yang kita tak nak. Okay, so itu fungsi control rod. So to slow down ataupun to block the fast moving neutrons. Puncanya adalah neutrons. So kalau kita boleh avoid neutrons itu daripada langgar nukleus-nukleus yang lain, maka jumlah tenaga tu dapat dikawal. Okey, dapat dikawal. Okey, balik kepada slide. Penerangannya berada di slide. Mana dia? Okey. So, ini berada di dalam control. Sorry, saya tak habis bahagian ni. The chain reaction that take place in the reactor needs to be controlled. Bukan senang-senang je kita tembak neutron lepas tu kita pun lepak tunggu tenaga dah terhasil kan. Tak boleh. Jumlah fission yang berlaku mesti dikawal. Kalau tidak, tenaga jadi terlampau besar, mungkin berlaku letupan, mungkin berlaku kebakaran. Okay, so the reactor needs to have a structure which can prevent the leakage
of radioactive radiation to the surrounding. Daripada radiasi itu terlepas kepada persekitaran. So macam mana kita nak control dia? Kita tengok sikit the cross section of the nuclear reactor and safety feature. Pertama, tengok dulu bahagian sini, uranium rods. Kita akan gunakan suatu rod dalam bentuk rod. Uranium tu dalam bentuk rod. Apa fungsi uranium ni? Ia digunakan sebagai fuels, bahan api. So bahan api yang ada kat Malaysia apa? Kita guna arang batu, arang kayu kan. So kalau untuk nuclear reactor kita guna uranium rods. So uranium ni kita akan bombat dia dengan neutron. Bila saya kata bombat tu maksudnya kita tembak dia untuk belah dia nukleus supaya berlakunya nuclear fission. So macam mana kita kawal? Pertama kita tengok dulu macam mana kita kontrol jumlah tenaga yang terhasil. Pertama kita guna control rod. Ini senang kan, nama pun control. So fungsinya apa? It controls the reaction by absorbing excess neutron. So neutrons yang sepatutnya pergi langgar nukleus lain yang untuk menghasilkan tenaga yang lebih besar, kita absorb guna control rod. Kita pakai apa? Boron dan juga cadmium. So boron dengan cadmium ni dia ada karakteristik, dia ada speciality dia. Bila neutrons langgar dia, dia akan serap. Dia boleh serap neutron yang laju tadi tu, secondary neutrons tu. Right, yang kedua, moderator. Moderate datang daripada perkataan moderate. Kita tahu kalau neutron itu mampu untuk membelah nucleus of a uranium-235 dengan syarat neutron tersebut bergerak dengan laju. So bila dia ada tenaga yang besar dan laju, baru dia boleh belah. So why not kita slow down? Instead of kita absorb, kita juga boleh slow down the neutrons so that the nuclear fission, the number of nuclear fission yang berlaku akan jadi rendah dan terkawal. Contohnya kita guna graphite ataupun water. Graphite or water. Okey, yang ni kalau awak tengok dalam satu movie HBO, saya recommend awak tengok cerita series HBO. Nama cerita tu adalah Chernobyl. Awak pergi tengok the first few episodes. Ada bomba datang. Bila reaktor tu dah meletup, sudah pun meletup, awak pergi tengok bila bomba datang. Sebab bomba tu datang dengan mendapat laporan bahawa kebakaran berlaku. Bomba tu pergi angkat grafite yang hasil daripada letupan di nuclear reactor tu dekat Chernobyl tu. Bayangkan grafite ni fungsi dia adalah slow down the neutrons. So bayangkan bomba tu pergi angkat. Dia ingat the regular batu macam biasalah, bricks yang biasa dia angkat. Awak tengok apa jadi pada bomba dan tangan dia tu. Pergi tengoklah apa kesan radioactivity. Okay, very accurate dia punya cerita dia tu. Sebab saya buat degree radioactivity, saya buat degree medical physics. So saya tengok tu memang boleh kata tepat lah cara dia picturekan radioactivity tu. Right, selain daripada kita slow down dan juga absorb neutrons, ada safety feature yang lain. Contohnya kita pakai concrete wall yang tebal dan juga air sebagai cooling agent. Kedua-dua ni adalah untuk, pertama, kalau thick concrete wall, kita tahu kan concrete dia mampu menghalang radiation, prevent radiation from leaking daripada pekerja-pekerja yang berada kat luar tu, technician dia, orang yang servis dia, tidaklah terkena kepada sebarang radiasi sewaktu bekerja. Kedua, water as a cooling agent. Kita tahu bahawa reaktor ni menghasilkan satu jumlah haba. So bila haba terlampau besar, takkan kita nak kita nak biarkan kita punya reaktor ni dalam keadaan panas. Maka kita gunakan air supaya boleh menyerap haba-haba yang berlebihan tu. Ni memastikan suhu reaktor itu dapat dikawal. Okay, last but not least adalah sudut pandang kita sebagai rakyat Malaysia. Dekat Malaysia kita, macam saya kata, kita masih lagi menggunakan coal, natural gas dan juga water sebagai sumber
untuk menghasilkan electricity. Ni hempangan bakun di Sarawak. Okey, hempangan bakun di Sarawak. So negara-negara yang dicatatkan di sini seperti US, Jepun, Perancis, India dan juga China sudah pun menggunakan tenaga nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dah lama dah. Benda ni dah lama dah. Cuba kita saja yang tak guna lagi lah. Bukan kita sajalah. Ada few countries yang belum lagi implement this. The pro and cons dia awak boleh baca. Kenapa Malaysia tak pakai lagi? Kenapa? Mungkin bukan kita tak nak, mungkin tak sesuai. Mungkin bukan di bawah bajet kita. Kita mungkin fokus kepada benda-benda yang lain lah. Okay. So kat sini nuclear energy is now alternative source to generate electrical energy to meet the growing energy demand and to replace the reliance on fossil fuel. Satu hari nanti tidak dapat tidak mungkin negara kita akan implement nuclear reactor atas sebab menjaga kelangsungan ataupun menjaga jumlah fossil fuel yang semakin lama makin habis, makin limited. Sebab coal, natural gas ni dia adalah suatu sumber tenaga yang tidak dapat diperbaharui. So makin lama dia akan depleted, dia akan habis. So kita tak dapat tidak akan terpaksa menggunakannya. Okay, yang tu kita tengoklah bila kita akan guna. Okay, last untuk part 3 ni adalah soalan daripada formative practice nombor 4. Nuclear reaction is represented by the following equation. Okay, yang ini saya tanya dulu. Kalau awak tengok kepada equation ini merujuk kepada nuclear fission. Kenapa saya sebut ini nuclear fission? Kalau soalan tanya apakah jenis reaction yang berlaku di dalam equation ini, so jawapan dia nuclear fission. Sebab apa? Pertama, kita ada uranium 235 which is heavy nucleus and bombarded by neutrons. Tak kira lah neutron ni duduk depan ke, neutron ni duduk nombor 2 ke. Okay, kedua-duanya bermaksud nuclear fission sedang ataupun telah berlaku. Okay, itu yang pertama ya. Diberi dalam soalan, the mass defect is this much. Calculate the energy that is released by the reaction. Soalan minta cari energi. Kita tahu dah energi ni, energi apa? Nuclear energy. Jangan pula awak pergi buat energi macam tajuk electricity tu, E sama dengan PT ke, energi sama dengan apa, banyak lagi kan. Yang ni merujuk kepada tenaga nuklear. So pakailah formula untuk tenaga nuklear. Mungkin sekarang awak tak rasa lagi macam confused. Okay, tapi bila awak dah belajar semua topik, mulalah E sama dengan apa Okay, so M here is not a mass. It's not simply a mass. It is mass defect. The one that is given in the question. Dah bagi dah. Masalahnya apa sekarang? Masalahnya adalah the mass defect or M is still in the unit of AMU. AMU. Apa masalah dia? Untuk awak guna pakai E equals to MC square, your mass defect must be in kilogram. So tukar terus pergi kg. Apa ni? Okay, macam nak tukar? 0.19585 darablah dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Okay, then only awak akan dapat your mass defect in kilogram. Lupa, saya dah catat tadi, lupa nak ambil. Okay, jimatkan masa. So your mass defect is 3.2525 times 10 to the power of negative 28 kilogram. Okay, selesai untuk nilai mass defect. Okay, masuk dalam formula E equals to MC square. Mass defect tadi salin balik 3.25 darab 10 kuasa negatif 28
C square constant 28 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2, jangan lupa. So nuclear energy yang sepatutnya awak dapat 2.92 darab 10 kuasa negatif 11 Joule. Pastikan buat kali terakhir saya bagi tahu. Okey, 3 tempat yang awak selalu terlupa. Pertama, awak lupa tukar your mass defect unit into kilogram from AMU to kilogram. Darablah dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Ataupun tekan kalkulator constant 17. Constant 17. Okey, tukar dia dalam kg. Kedua, bila ganti dalam formula, lupa kuasa 2. Untuk C, awak terlupa nak kuasa 2 kan, tertinggal kat sini. Kedua. Ketiga, dapat jawapan akhir, tak tulis unit akhir. Tiga tempat yang selalu pelajar ada possibility untuk careless. Okay, so that's it. Itu adalah perkara terakhir yang kita buat dalam chapter 6. Itu sahaja untuk chapter 6. Jumpa lagi dalam chapter 7, which is the final chapter of your form 5 KSSM Physics. Lepas habis chapter ni, kita boleh buat tak kira lah awak nak kita buat reteach ke, atau boleh buat soalan-soalan contoh. Mungkin saya akan buat bentuk-bentuk soalan kan. Kita jawab soalan by soalan. Lepas tu kita bincang. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share video ni kalau awak rasa bermanfaat. Kalau awak rasa macam penyampaian saya bagus, tinggalkan komen. Kalau ada benda yang saya boleh tambah baik, tinggalkan juga komen. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.